Biar putih tulang, jangan putih mata. Itu jawapan seorang pejuang ketika diminta oleh Mat Indra supaya menyerah diri kepada komunis dalam peristiwa Bukit Kepong yang berlaku pada 23 Februari 1950 yang diceritakan semula oleh seorang bekas pegawai kanan polis yang menyaksikan sendiri peristiwa itu, kini berusia 90 tahun, Datuk Seri J.J. Raj. Beliau amat terguris dengan kenyataan Mat Sabu yang menyifatkan komunis sebagai pejuang negara. Menurut J.J. Raj, kenyataan timbalan Presiden PAS itu hanya memperlekeh pengorbanan pejuang-pejuang negara yang terkorban dalam tragedi Bukit Kepong. Beliau ternyata kecewa dengan apa yang diungkapkan Mat Sabu dan mahu fakta sejarah difahami dengan mendalam sebelum membuat apa-apa kenyataan. Banyakkan orang hari ini, berkali dia salah faham ke, dia kurang faham ke, dia tak tahu apa-apa. Dia cakap karut sajalah. Habis saya rasa banyak sakit hati itulah. Pasal saya sendiri pada masa itu jadi OCPD. Dan semua mata-mata itu semua macam mana buat saya sendiri. Peristiwa berlaku lebih kurang pukul 6-7 bila saya sampai. Saya sendiri nampak dengan mata saya sendirilah. Mata-mata saya banyakkan itu cedera. Ada yang mati. Beliau turut menafikan apa yang dinyatakan Mat Sabu. Orang itu cuma itu 25 mata-mata itu. Police warriors 25 itu. Dia tahan. Dia lawan dengan 180 komunis teroris. Habis perkara macam itu, bagaimana orang seperti Mat Sabu itu ni semua cerita karut lah, ya. Saya ingat dia nombor satu, korang faham atau tak apa ke dengan dia buat tu. To me it is deliberate lie. Jadi, orang itu korang faham. Jadi, dengan tujuan, dengan sengaja dia cakap atau tidak, saya tak kira. Datuk Seri J.J. Raj menegaskan Mat Indra bukannya hero tetapi adalah komunis yang sebenar. Kalau dia kata Mat Indra jadi hero, itu dia punya pasal. Tapi saya sendiri nampak dan saya tahu itu pada masa itu perkara itu jadi, Mat Indra satu daripada 180 komunis teroris. Bila dia campur dengan komunis teroris, bila dia cakap bagi pihak komunis teroris, dia suruh atau dia arah Mat Jamil serah diri. Habis Mat Jamil jawab balik, polis tidak akan serah diri. Biar putih tulang, jangan putih mata. Sebagai bangsa merdeka, beliau mahu setiap masyarakat tahu menghargai pejuang kemerdekaan dengan tidak memutarbelitkan fakta sejarah. Dalam pada itu, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kenyataan Mat Sabu itu telah mendedahkan apa yang ada dalam lubuk hati dan pemikiran beliau dan perjuangan sebenarnya selama ini. Dan tegas beliau, jangan ada sesiapa pula mempertikaikan perjuangan pemimpin-pemimpin yang telah membawa kemerdekaan negara. Tun Dr. Mahathir berkata beliau tidak peduli apa kenyataan yang hendak dikeluarkan Mat Sabu. Namun hakikatnya yang memperjuangkan kemerdekaan bukannya pengganas komunis tetapi pejuang dan pemimpin terdahulu Allahyarham Tunku Abdul Rahman, Dato' On dan Tun Abdul Razak. Katanya merekalah yang berjuang untuk kemerdekaan negara. Kalau rakyat tak tahu, maka rakyat akan tertipu sepanjang masa. Mereka bercakap berkenaan dengan Islam dan rakyat tertipu penuhnya inilah pejuang Islam. Tapi sekarang ini mereka menggugurkan negara Islam, menggugurkan perjuangan untuk hukum hudud dan mereka tidak mempedulikan apa yang berlaku kepada askar-askar kita. Mereka tidak peduli, mereka menidakkan pengorbanan oleh anggota keselamatan kita. Tun Dr. Mahathir berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama Majlis Ilmu Wacana Pemikiran Anjuran Pertubuhan Melayu Insaf Kreatif Malaysia dan Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia di Seri Negeri Air Keroh. Menurut Tun Dr. Mahathir, Mat Sabu sekiranya ingin merasa dan melihat sendiri kepimpinan komunis, boleh pergi dan menetap di negara komunis. Saya benci Mat Sabu.
Itu luahan Azlas Jaafar, 62 tahun, anak Allahyarham Constable Jaafar Hassan, iaitu salah seorang bekas anggota polis yang gugur semasa peristiwa Bukit Kepong. Azlas yang kini menetap di Cendering melahirkan rasa kesal dengan kenyataan Mat Sabu. Jelas beliau, Mat Sabu sepatutnya diberi hukuman berat setimpal dengan kenyataannya yang melukakan perasaan banyak pihak. Saya tak setuju dengan Mat Sabu. Ya, pengkhianat negara itu. Saya tak setuju sebagai anak kepada saya berasa sedih juga sebab dia menganggap boleh paksaan gitu boleh kan. Batu kena tu dia hukuman berat dah dia sebab dia menghina anggota polis. Terdahulu Azlas menerima kunjungan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said serta isteri Tok Puan Sri Nurliza Mahmud di kediamannya. Datuk Seri Ahmad Said memberi jaminan untuk membantu keluarga berkenaan mendapatkan sebidang tanah di kawasan yang sesuai untuk mendirikan rumah yang lebih selesa di bawah projek Perumahan Rakyat Termiskin PPRT. Sementara itu, kakak kepada Allahyarham Constable Jaafar, Minah Muhammad, 85 tahun berkata, seluruh keluarga tidak akan memaafkan kekejaman oleh komunis terhadap mereka dahulu. Orang benar ni dia tak buat lebih tidur, dia bakar. Bakar Bukit Kepong, bakar berik lagi. Berik kulit tu, hak selama lagi tu, laki mati dah tembok. Anak ada lampu, anak mati tu. Kata bini dia aku lawan kau. Bini dia ambil betul tembok kau bini. Jadi dua anak ni mati lah. Laki yang kulit ke Jakpo ni mati. Bakar agak macam agak ikan luka. Dia tahu bakar ikan luka. Lepas tu kajang duduk tanah ni. Di tanah awak. Tanah sekali waktu kubur dia ni kat lim kat dia. Kepong. Allahyarham Constable Jaafar Hassan antara yang berjuang bersama anggota polis semasa peristiwa Bukit Kepong. Isterinya Sri Muhammad ketika itu dibenarkan keluar dari barek polis bersama anak pertama mereka Azlas yang ketika itu berusia 1 tahun untuk bersalin di Muar Johor. Sejak kematian ibu serta adiknya, Azlas yang masih belum berkahwin menetap bersama ibu saudaranya yang merupakan ibu tunggal di rumahnya di Kuala Terengganu. Mereka menerima bantuan bulanan RM200 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sejak 10 tahun lalu, manakala Azlas sendiri menerima bantuan bulanan RM300. Kertas siasatan berhubung kenyataan timbalan Presiden PAS Mat Sabu yang mengangkat komunis sebagai pejuang kemerdekaan dihantar kepada pihak pendakwa raya hari ini. Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Ayub Yaakob mengesahkan 68 keterangan telah direkodkan termasuk daripada Mat Sabu sendiri pada 4 September lalu. Saya anggap setakat ini biar dan awpat dan kalau ada perlu maklumat-maklumat atau bukti-bukti keterangan lain seperti mana yang diperlukan oleh pejabat pendakwa raya, kita akan mengambil tindakan susulan dan kita dan tindakan seterusnya akan bergantung kepada keputusan kajian kertas siasatan ini oleh pihak pendakwa raya. That is perkembangan semasa lah. Saya mention tadi altogether there are 68 statements that have been recorded so far. Okay. Selain menunggu arahan selanjutnya, polis juga membuat beberapa cadangan kepada pihak pendakwa raya dan terserah kepada mereka untuk meneruskan tindakan seterusnya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang. Sehingga semalam, polis menerima 266 laporan membantah kenyataan Mat Sabu itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 505(b) Kanun Kesiksaan, iaitu kesalahan melibatkan kenyataan yang mendatangkan khianat awam. Ini hendakkan soalan-soalan. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Masa peristiwa tu nenek saya terkorban, bapa saudara saya terkorban. Lepas tu saya sedih. Mak saya sampai tak kenal mak dia. Saya pun tak pernah lihat atuk saya lagi. Cukuplah kita yang menghadapi hidup sengsara. Saya cakap ke kita tak nak anak-anak sekarang terjumpa lagi macam itu.